Malaysia bakal adakan perhimpunan besar-besaran sebagai solidariti untuk Palestin. Dua lagi pegawai imigresen KLIA ditahan bantu kes selundup warga Bangladesh. Imams akses rasmi tunggal visa umrah mulai hari ini. Salam Satu Malaysia N5 siaran Jumaat 15 Disember 2017. Saya Laurendra Fiona bertebaikan. Dan saudara, selain tajuk utama seperti biasa, lintas langsung negeri-negeri hari ini dimulakan dengan laporan dari Kelantan bersama Nur Syaz Liza Syaril, kemudian ke Pulau Pinang bersama G. Syarala Dewi, dan selepas itu kita bersama Enisia Daulus di Sabah dan diakhiri dengan Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah. Terus setia bersama N5. Kesemua 65 agensi pelancongan berstatus muasasah di negara ini yang mempunyai lesen khas umrah LKU diwajibkan menggunakan sistem pemantauan manasik bersepadu IMAMS bagi permohonan visa umrah berkuat kuasa hari ini. Pelaksanaan IMAMS yang merupakan akses rasmi tunggal permohonan visa umrah untuk diproses Kedutaan Arab Saudi di Malaysia bertujuan menutup ruang penipuan pakej umrah di negara ini. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Ermiati Samsudin ketika mengumumkan perkara itu berkata, ia bagi menutup segala ruang-ruang penipuan sekaligus memperkasakan aktiviti pemantauan, penyiasatan dan penguatkuasaan pengendalian pakej umrah di negara ini supaya lebih teratur dan sistematik. Jelasnya lagi, dengan pelaksanaan sistem IMAMS tersebut, para jemaah akan dikenakan bayaran RM90.10 yang turut meliputi insurans takaful dan GST bagi setiap seorang yang akan dimasukkan ke dalam pakej umrah yang mereka pilih. Kadar tersebut merupakan yang terendah di dunia berbanding negara lain yang mengguna pakai sistem sama seperti di Jordan, Mesir dan Sudan. Walaupun kita dah buat macam-macam ni, tetapi mesti juga ambil perhatian, mesti ada waspada, khususnya tidak lagi terpedaya dengan iklan-iklan yang terlalu menarik dan juga di bawah harga lantai pakej umrah RM4,900, kerana segala usaha ini tidak bermakna sekiranya perkara ini juga tidak diendahkan oleh orang ramai. Berdasarkan statistik oleh kementeriannya, sebanyak 310 kes penipuan pakej umrah direkodkan dari tahun 2012 hingga Oktober tahun ini. Setelah setahun di penjara Labuhan Deli, Indonesia kerana didakwa menceroboh perairan negara itu, seorang nelayan dari Sekincan, Selangor akhirnya ditemukan dengan isteri dan anaknya. Nelayan tersebut disabitkan dengan dua kesalahan, menceroboh perairan Indonesia dan menggunakan pukat tunda. Ditangkap pada 19 Februari 2016 dan dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan pada 15 April 2016. Inisiatif Budiman Muhammad Zodi, Ahli Parlimen Sungai Besar untuk membawa isteri dan anak pesalah ke Indonesia itu merupakan rentetan perbincangan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib bersama Presiden Indonesia Joko Widodo yang bersetuju untuk membebaskan mana-mana nelayan yang menceroboh kawasan perairan masing-masing. Persetujuan tersebut dicapai di Majlis Perundangan Tahunan Malaysia-Indonesia ke-12 yang diadakan di Kuching, Sarawak 22 November lalu. Akan ada pertemuan antara G2G, government to government, untuk memutus muktamadkan bila tarikh sebenar yang kita dapat bawa keluar. Tapi saya difahamkan minggu depan akan ada pertemuan untuk membincangkan berkaitan dengan masalah ini. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan tengok, pegang tu, kami dapat jumpa beliau pada pagi tadi, dan alhamdulillah beliau dalam keadaan yang sihat di penjara di sana.
Beliau berkata demikian selepas kembali dari Indonesia bersama keluarga nelayan terbabit di lapangan terbang Kuala Lumpur 2 KLIA 2. Nelayan itu kini ditugaskan sebagai tukang masak di penjara tersebut. Fasa pertama pelaksanaan skim insurans kesihatan sukarela VHIS yang dijangka dilaksana tahun hadapan akan dimulakan kepada pekerja asing. Menteri Kesihatan Datuk Seri S. Subramanian berkata sekiranya skim itu berjaya, pelaksanaannya akan diperluas kepada pencarum daripada kumpulan lain. VHIS merupakan salah satu alternatif yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam menawarkan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih kompetitif. Malah perbincangan dengan pihak swasta mengenai pelaksanaan skim tersebut juga telah diadakan. We hope that, but this is not going to happen immediately. This is just a beginning and this has to evolve naturally. So once we begin it, we hope that the natural evolution of the scheme will achieve these intentions. So we are going it very slowly. The first phase will involve foreign workers who have to have mandatory health insurance. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan peletakan batu asas SKJT Gunung Rapat di Ipoh. Beliau turut memaklumkan VHIS akan dikendalikan organisasi tidak berasaskan keuntungan di bawah kementeriannya. Kejayaan skim tersebut bergantung kepada kebolehan memberi perkhidmatan dari semua aspek termasuk kos, liputan dan produk lebih baik daripada skim sedia ada. Sebanyak 12 buah tahfiz seluruh Langkawi bakal menerima bantuan alat pemadam api secara berperingkat yang diperuntukkan pejabat daerah Langkawi. Sumbangan alat pemadam api itu akan diagihkan mengikut kapasiti dan keperluan sesebuah tahfiz mengikut syur yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Menurut Pegawai Daerah Langkawi Ishak Murad, bantuan yang diperuntukkan itu juga bagi meningkatkan kemahiran serta menambah peralatan alat pemadam api di setiap mahad tahfiz. Bekerjasama di antara pejabat daerah dengan pihak bomba untuk meningkatkan kemahiran dan menambah peralatan mencegah kebakaran. Untuk program seperti ini, pejabat daerah akan memberi sumbangan alat pemadam api mengikut keperluan di sesebuah mahad tahfiz. Beliau ditemui di Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Marjan Bukit Malut, Langkawi. Hadir bersama Exco Agama Negeri Kedah, Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid dan Ahli Parlimen Langkawi, Datuk Insinyur Nawawi Ahmad. Sehingga kini pengagihan sudah disampaikan ke 3 buah tahfiz dan selebihnya akan dijalankan dari semasa ke semasa. Selain itu, JBPM selaku rakan strategik juga akan mendedahkan cara penggunaan alatan tersebut selain cara menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran. UMNO Kedah mula mengadakan taksiran naziran jentera pilihan raya dan pusat daerah mengundi PDM ke atas 15 bahagian UMNO di negeri itu bermula esok. Naziran yang bermula di Parlimen Baling itu dan dijangka selesai penghujung bulan ini termasuk di bahagian Langkawi. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Ahmad Hanifah, yang juga Menteri Besar Kedah berkata, naziran akan memfokuskan kepada kesiapsiagaan bilik gerakan terhadap unit-unit penting seperti unit kenderaan, logistik, poster dan unit pengiraan undi. Terdapat 672 PDM seluruh Kedah. Naziran akan terbahagi kepada 45 kumpulan membabitkan 1,200 naziran. Laporan mengenai hasil naziran akan diserahkan kepada UMNO bahagian dan negeri. Kita akan berkunjung ke semua pusat-pusat daerah mengundi yang ada 672 pusat daerah mengundi di Kedah. Semua naziran ini akan masuk dan melihat kesiapsiagaan. Walaupun kita tahu dah semua bersedia, dah pun ada persiapan, tetapi kita nak pastikan mungkin ada sesuatu yang perlu kita lihat dan menasihati mereka.
Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan program kempen kesedaran kesihatan wanita di Taman Sri Indah di Alor dan bersarapan bersama PDM di kawasan itu. Bagi Parti Gerakan Negeri Kedah, usaha akan terus dilakukan bagi membantu kemenangan BN pada pilihan raya umum nanti. Pengerusinya Datuk Chia Sun Hai berkata, gerakan sudah menggerakkan jentera untuk menyelaras dan menarik pengundi sambil menyasarkan kemenangan 2/3 BN. Misi utama gerakan untuk merampas kembali Dun Derga dan Parlimen Pokok Sena dan Dun Sidam di Parlimen Sungai Petani. Memang bukan saja kita bergerak di dua kawasan sini, kita juga itu di semua bahagian kita juga menggerakkan tentera kita dan untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional. Dan juga kita berharap kita dapat sasaran kita dan juga kita punya sasaran Barisan Nasional Negeri Kedah ialah kali ini ialah 2/3 di Dun di Dewan Undangan Negeri. Datuk Dr. Chia ditemui selepas merasmikan program klinik penyayang percuma 2017 di Taman Setiajaya, Alor. Selepas menyuarakan bantahan terhadap pengiktirafan Amerika Syarikat ke atas Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel pada sidang kemuncak luar biasa Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Istanbul, Turki, Malaysia tidak akan berdiam diri. Sebagai kesinambungannya, satu perhimpunan akan diadakan secara besar-besaran di Masjid Putra Jumaat depan sebagai tanda solidariti Malaysia menyokong Palestin. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, perhimpunan ini akan turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang akan menyuarakan pendirian Malaysia. Turut dijangka hadir memberikan ucapan ialah Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Langkah-langkah yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam sidang sidang kemuncak luar biasa OIC di Istanbul adalah merupakan suatu keperhatian kerajaan dan rakyat Malaysia terhadap dasar dan keputusan kerajaan Amerika Syarikat di bawah Presiden Donald Trump untuk memindahkan ibu kota Israel daripada Tel Aviv ke Jerusalem atau Baitul Muqaddas. Perhimpunan yang dijangka dihadiri pelbagai NGO Islam dan bukan Islam akan bermula pukul 2.30 hingga 4 petang. Rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan agama dan politik dialu-alukan hadir memberi sokongan. Di Perlis, lebih 500 orang dari pelbagai pertubuhan bukan kerajaan dan rakyat negeri itu menyertai Raja Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail pada majlis program Raja Memimpin Umat Isu Palestin. Majlis yang berlangsung di Masjid Tuanku Said Putra Kangar itu bagi menzahirkan bantahan terhadap tindakan pengisytiharan kota Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel oleh Presiden Amerika Syarikat. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Majlis juga disertai Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man serta barisan kepimpinan kerajaan negeri. Berucap pada majlis ini, Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail menyeru umat Islam supaya tidak leka dalam isu perebutan kota Baitul Maqdis yang menindas umat Islam rakyat Palestin. Sebagai rakyat Malaysia, melalui suara kerajaan dan pelbagai pertubuhan NGO, saya menyeru supaya kita semua menyedarkan masyarakat dunia bahawa Amerika Syarikat patut malu mempunyai seorang ketua negara yang tunduk dan menjadi alat kepada pelobi Israel. Mereka patut malu kerana mengiktiraf tindakan negara pengganas ke atas rakyat Palestin yang mempertahankan hak dan tanah air mereka. Tegas baginda lagi, ia secara terang telah melanggar resolusi dan keputusan yang dibuat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekaligus mengiktiraf penjajahan negara Israel ke atas rakyat Palestin. Dua lagi pegawai Jabatan Imigresen di KLIA dan 3 warga asing ditahan semalam berhubung kes penyeludupan warga negara Bangladesh. Ia menjadikan 7 orang ditahan setakat ini.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, berhubung kes tersebut juga 40% daripada kira-kira 1,500 pegawai imigresen yang bertugas di kaunter di KLIA dipindahkan dan digantikan dengan pegawai imigresen dari cawangan lain. Bercakap pada sidang media di Putrajaya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, 2 daripada 3 warga asing yang ditahan adalah pasangan suami isteri yang merupakan sindiket dari luar negara. Dengan segera bagi membersihkan imej Jabatan Immigration. Kenapa kerajaan memutuskan Datuk Seri Mustafa Ali yang dulu bertugas di SPRM untuk menjadi Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia adalah satu tindakan proaktif yang kita lakukan supaya imej yang dikotorkan oleh setitik atau 2 titik dealer yang telah merubah warna susu sebelanga Jabatan Immigration ini telah memberikan keberhasilan. Kejayaan itu turut melibatkan kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM dan SPRM. 2 pegawai imigresen yang terlibat sebelum ini bertugas di bahagian kaunter KLIA. Menyentuh mengenai pengambilan pembantu rumah asing secara dalam talian, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata mekanisme yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2018 bakal menjimatkan kos sebanyak 90%. Lazimnya, majikan perlu membayar sehingga RM18,000 untuk pengambilan pembantu rumah. Memutuskan dalam mesyuarat yang telah dilakukan tadi, di mana pembayaran yang harus dilakukan kepada pihak kerajaan melalui immigration hanya sekitar RM1,635 saja. Ya. Dan ini adalah kos pengambilan. Ya. Manakala kos-kos yang lain seperti penerbangan dan sebagainya itu adalah di luar daripada kos yang berkenaan, dan juga kos pasport dan kos yang lain itu artinya kita telah mengambil langkah untuk pengurangannya, termasuk kita telah mengurangkan kadar wang cagaran daripada RM1,000 kepada RM500 dan wang proses daripada RM500 kepada RM250. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mempengerusikan mesyuarat jabatan kuasa Kabinet mengenai pekerja asing dan pendatang tanpa izin kali ke-18 bilangan 3 2017. Mesyuarat turut memutuskan tidak membenarkan pengambilan pembantu rumah dari Filipina dan Indonesia secara terus melalui syarikat-syarikat yang berdaftar dengan tenaga buruh dari negara berkenaan. Mesyuarat turut memutuskan saringan kesihatan tambahan perlu dijalani oleh pekerja asing mulai 1 Januari 2018. Saudara, lintas langsung dari negeri-negeri hari ini, kita mulakan dengan Kelantan. Untuk perkembangan di sana, kita bersama Nur Syazliza Syaril. Liza, silakan. Teruskan. Terima kasih Fiona. Di Angkasa Puri, lebih banyak rumah di bawah projek perumahan rakyat PPR akan dibina di Kelantan jika rakyat sedia memberikan mandat kepada Barisan Nasional BN untuk kembali mentadbir negeri ini pada pilihan raya umum PRU ke-14. Keutamaan itu diberikan memandangkan masih ramai penduduk di negeri ini tidak memiliki rumah kediaman sempurna. Menurut pengurusi BN Kelantan Datuk Seri Mustafa Muhammad, lebih 3,000 unit rumah PPR sedang dibina, namun jumlah itu disifatkan belum mencukupi. Jadi kita akan lihat semula target 5,000 ni. Saya rasa kumpulan lebih besar lagi. Jadi ini perkara yang penting kerana kita dapati rumah Wak Ahmad Jannah ini 1,000 unit, permohonannya kira-kira 5,000 dah. Maknanya nisbahnya 5-1, menunjukkan betapa besarnya permohonan, betapa besarnya masalah rumah Wak Ahmad Jannah di Kelantan ini. Selain pembinaan rumah PPR, sektor lain seperti pelancongan dan pelaburan juga berpotensi untuk dikembangkan bagi menjana pendapatan negeri, seterusnya meningkatkan taraf ekonomi rakyat.
Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ditemui media pada program Himpunan Sehari bersama Tok Pa di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Baru. Mengulas lanjut, Datuk Seri Mustapa berkata BN Kelantan memerlukan undi sebanyak 500,000 pada PRU ke-14 daripada 1 juta pengundi Kelantan bagi membolehkan parti itu menawan negeri berkenaan. Bagi mencapai matlamat itu, Jentera UMNO terus diingatkan agar sentiasa melipat ganda usaha mendekati pelbagai kelompok masyarakat. Ini terutama pengundi atas pagar, NGO, kakilan awam selain mereka yang tidak berparti. Terdahulu, beliau bersama kepimpinan UMNO bahagian Kota Baru meluangkan masa melawat beberapa rumah menerusi program ziarah kasih di sekitar Dun Bunuk Payung. Kesemua 3,000 pencawang elektrik Tenaga Nasional Berhad TNB di Kelantan selamat daripada dinaki air ketika gelombang pertama banjir baru-baru ini. Daripada jumlah tersebut, terdapat 10 pencawang masuk utama, pencawang pembahagian serta pencawang-pencawang kecil yang membekalkan elektrik ke kampung-kampung. Pengurus Besar Perkhidmatan Pelanggan Kelantan bahagian pembahagian TNB Datuk Insinyur Muhammad Yuslan Muhammad Yusof berkata, kejayaan itu hasil tindakan susulan pihak TNB yang diambil selepas kejadian banjir besar melanda negeri berkenaan pada 2014. Walaupun banjir gelombang pertama agak besar sehingga memaksa lebih 14,000 penduduk di Kelantan dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS, namun bekalan elektrik tetap berjalan seperti biasa. Pencawang-pencawang baru dibina lebih tinggi iaitu antara 3 hingga 4 meter berdasarkan paras air tertinggi pernah direkodkan di lokasi berkenaan pada tahun sebelumnya termasuk di Rantau Panjang, Pasir Mas dan Tumpat. Di antaranya kita dah tinggikan kebanyakan pencawang-pencawang yang terlibat dengan banjir yang perlu dihenti tugas pada banjir tahun-tahun sebelumnya 2016-2015. Jadi pada tahun ini walaupun air kawasan sekitar dibanjiri, tapi alhamdulillah pencawang TNB tak perlu kita henti tugas sebabnya kita dah tinggikan. Beliau memberitahu pemberita selepas menghadiri majlis TNB bersama media di Kota Baru. Menurut Datuk Insinyur Muhammad Yuslan, pihaknya membekukan cuti hampir 1,000 petugas teknikal sepanjang musim tengkujuh sebagai langkah siap siaga menghadapi situasi banjir di negeri itu, termasuk melaksanakan operasi baik pulih bekalan dan sebagainya. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya kanak-kanak serta pemancing agar tidak menghampiri kawasan pemasangan atau pencawang TNB. Berdepan dengan serangan haiwan berbisa seperti ular, antara cabaran besar buat seorang pencari belut yang menjadikan hobi tersebut sebagai punca pendapatan utamanya. Namun bagi Muhammad Mat Hassan, 52 tahun, selepas 5 tahun bergelumang dengan lumpur demi mencari sesuap nasi untuk menyara keluarganya, beliau tidak pernah sekalipun diancam reptilia terbabit. Wartawan Majidah Ismail berkongsi kisah pencari belut ini. Walau bagaimanapun, setiap kali turun ke Bendang yang terletak tidak jauh dari rumahnya di Kampung Bendang Pak Yong Tumpat, dia tetap berhati-hati bimbang dengan tetamu tidak diundang itu. Ya nampak semua dah belut. Nampak semua. Kita situ ada belut, baulah pun. Situ Pak memang dah senuk lah kau memang gitulah. Tapi tak pernah temulah lagi. Menurut Muhammad yang lebih mesra disapa Pak Mat, musim tengkujuh merupakan waktu ditunggu-tunggu apabila spesies ikan tersebut mudah didapati berbanding musim kemarau. Setiap petang dia akan membawa 30 tukil iaitu alat untuk menangkap belut di sekitar bendang ini dan akan kembali mengambil hasil pada keesokan pagi. Bekalan belut segar boleh dibeli secara terus dengan mengunjungi rumah Pak Mat dengan harga RM17 sekilo bagi belut yang belum diproses dan RM20 bagi yang siap proses. Dia turut menjual secara borong di Pasar Tani Kada dengan harga RM15. Namun permintaan terhadap ikan ini terlalu tinggi menyebabkan Pak Mat turut mendapatkannya dari pencari belut yang lain. Orang cari belut juga lah. Hari boleh 3 hari 4 hari boleh 2 kilo mari tolak dia. Dia orang borong.
Okey, format ni pemborong. Pemborong. Jual diri lah. Jual. Ya tak ada jual, ya beli tak. Menurut Pak Mat, harga pasaran belut di luar musim mampu mencecah RM22 sekilogram berikutan bekalan yang terhad. Dan inilah rutin harian yang dijalankan oleh Pak Mat di Kampung Bendang Pak Yong ini, iaitu mencari belut di sawah padi semata-mata untuk menyara keluarganya. Menjadi Ismail dan berikan rutin harian untuk berita RTM. Sekian bahan berita dari Kelantan. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Syazlizlah, terima kasih untuk perkongsian itu. Isu berkaitan pemilikan rumah turut menjadi tumpuan RTM Pulau Pinang hari ini. Dan untuk laporannya, kita bersama G. Syarala Devi. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam satu Malaysia. Menyedari akan kekangan dan peratusan pemilikan rumah yang rendah dalam kalangan Bumiputera, Jawatankuasa Penyertaan Bumiputera Pulau Pinang JKP Sdn Berhad, syarikat milih penuh Kementerian Kewangan diperbadankan merangka pelbagai inisiatif bagi tujuan itu. Ia bagi memastikan orang Melayu dan Bumiputera meningkatkan pemilikan rumah dan hartanah di negeri ini. Pengerusinya Datuk Seri Zainal Abidin Osman berkata JKP menyasarkan sejumlah 9,212 unit rumah kos rendah dan rumah mampu milik dapat disediakan dalam 5 tahun akan datang. Setakat ini sebanyak 1,535 unit yang merangkumi pelbagai jenis rumah di kawasan pulau dan seberang sedang dalam pembinaan. Jelas beliau, pihaknya juga membantu dalam pembiayaan perumahan terutamanya kepada kalangan Bumiputera kurang berkemampuan. Dah ada tanah, dah ada perancangan, dah ada konsultan, tinggal lagi kita dapat harap kelulusan saja. Kalau kerajaan negeri boleh bagi kelulusan, in the next 5 years, kita akan bina 10,000 unit. Di seluruh Pulau Pinang, ada bahagian pulau, ada di Bong Tebal, ada Kepala Batas, Tasik Gugur, balik pulau semua, kita boleh bina lah. Beliau juga berkata JKP turut memohon Kerajaan Persekutuan menyegerakan kelulusan untuk membina tambahan 10,000 unit rumah mampu milik di tanah milik Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani iaitu di bawah Jabatan Perikanan di Batu Maung. Sementara itu, rata-rata pembeli berasa syukur kerana mampu memiliki sebuah rumah di bawah JKP dengan harga yang berpatutan berbanding pemaju lain di negeri itu. Rumah yang ditawarkan oleh JKP ni memang rasanya harganya berpatutan dengan kami yang berpendapatan sederhana ni dan mampu dimiliki lah. Kalau nak dibandingkan dengan harga rumah di Pulau Pinang ni memang rasanya tak mampu nak beli. Kalau nak ikutkan dengan harga pasaran sekarang ni, dengan rumah yang saya ni beli ni memang tak adalah saya rasa dekat Pulau Pinang ni. Memang harga lebih 200,000 saja, 200,000 lebih. Dan dengan harga tu kita dapat di Pulau Pinang, saya rasa sekarang pun memang tak adalah harga tu. Semua harga di Pulau Pinang memang dah dah naiklah kan. Datuk Zainal juga berkata dengan pembinaan rumah mampu milik ini, Pulau Pinang dapat menampung kekurangan penawaran rumah mampu milik khususnya bagi kaum Bumiputera. Kawasan pantai di Pulau Pinang kini semakin terdedah dengan ancaman obo-obo dan ada di antara spesies tersebut yang boleh mengancam nyawa. Menurut Pengarah Pusat Kajian Samudra dan Pantai CIMAX, Profesor Datuk Dr. Aileen Tan Shao Huai, masalah ancaman obo-obo telah lama berlaku, cuma masih belum ada kajian yang terperinci mengenai isu ini. Tambahnya lagi, mereka masih dalam proses mengkaji dan mencari penyelesaian untuk mengawal dan mengelakkan kes-kes sengatan berbahaya yang disebabkan oleh obo-obo tersebut. Pihak USM terutamanya Pusat Kajian Samudra dan Pantai ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat umum mengenai kewujudan obo-obo ni serta cara-cara yang nak menandangi masalah inilah. Beliau berkata demikian ketika sidang media sempena bengkel The Emerging Jellyfish Trade, The Trade and Possible Responses yang diadakan di CIMAX. Bengkel yang disertai oleh beberapa peserta dari Malaysia, Thailand dan Jepun ini turut melancarkan papan tanda amaran mengenai bahaya obo-obo dan langkah-langkah awal yang boleh diambil apabila terkena sengatan.
Sementara itu, jurugambar akhbar The Star yang juga wakil nelayan daerah Balik Pulau turut hadir bagi berkongsi pengalaman beliau yang disengat obo-obo ketika menangkap ikan. Saya kena sengat dengan box jellyfish ni banyak kali dah lah. Tetapi yang bernasib baik tak kena sengatan yang terus direct indirect dari cebisan tentacles yang putus dan mercik pada saya lah ketika karau pukat. Tetapi walaupun hanya cebisan, bisa dia tu sama aja. Kita akan rasa pedih macam kena asid. Box jellyfish ini merupakan antara spesies yang sangat berbisa dan sengatannya boleh menyebabkan kematian dalam masa 15 minit. Beberapa masjid dan surau di negeri ini turut mengalami kerosakan teruk akibat banjir kilat yang melanda November lalu. Justru Jabatan Perdana Menteri ICU mengambil inisiatif untuk menggantikan kapet di masjid serta surau yang rosak akibat banjir. Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Datuk Seri Zainal Abidin Osman berkata sebanyak RM210,000 diperuntukkan bagi membantu 4 buah masjid serta surau di Pulau Pinang. Jelasnya lagi, pemberian kapet baharu ini dapat meringankan bebanan ahli jawatankuasa karya masjid berkenaan. Petang ini kita sampaikan kapet baru yang telah siap dipasang sejak beberapa minggu yang lepas kepada 2 masjid Jami' Syekh Yusof yang kita ada sekarang ni dan juga surau Kampung Syekh Yusof belakang sana dan juga masjid Jami' Al-Qadri Zurud. Tambahnya lagi, bantuan ini akan disalurkan ke beberapa buah masjid dan surau di sekitar negeri ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri majlis penyerahan penggantian karpet di masjid-masjid dan surau di daerah Timur Laut. Dalam pada itu, Datuk Seri Zainal Abidin Osman juga berkata satu tim FOS ditubuhkan bagi memantau projek rancangan tebatan banjir RTB yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Kuala Sungai Burung di Balik Pulau antara kawasan yang sering dinaiki air apabila berlakunya banjir di Pulau Pinang. Dalam kejadian awal November lalu, Dewan Unit Persatuan Nelayan Kuala Sungai Burung terjejas teruk berikutan kejadian hujan lebat dan ribut, diikuti fenomena air pasang besar. Antara kesan yang ditinggalkan ialah keadaan persekitarannya yang dipenuhi sampah sarap dan kawasan luar dewan yang dipenuhi lumpur. Atas sifat keprihatinan mereka terhadap golongan nelayan, 77 mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam di bawah Kelab Penyayang UiTM mengambil inisiatif untuk membersihkan kawasan persekitaran unit nelayan itu. Antara usaha dilakukan, mengecat semula dewan, membersihkan kawasan pendaratan ikan serta membuang sampah sarap yang menyekat laluan air. Kita difahamkan juga kawasan Pulau Pinang baru-baru ini dilanda musibah yang agak dahsyat juga, yang mana berlakunya banjir yang kita anggap sebagai tsunami kecil pada waktu itu. Jadi kita dengan rasa nilai-nilai kemanusiaan terpanggil untuk datang ke Pulau Pinang bagi memastikan masyarakat di sini kita dapat lihat apakah kesan-kesan yang kita lihat akibat daripada banjir baru-baru ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudari Siti Hafsah sebagai pengetua College Anggrek UiTM Shah Alam dan sudi membawa dua bas student bilangan studentnya ke kawasan saya di Parlimen Balik Pulau untuk membuat kerja-kerja gotong royong. Setakat ini sahaja perkembangan dari Pulau Mutiara. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri bersama rakan setugas. Salam hormat. David, terima kasih untuk perkongsian dari Pulau Pinang. Baiklah saudara, seterusnya kita berlintas langsung ke Sabah bersama Enisia Daulus. Enisia, silakan. Baik, terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berikutan banjir semakin pulih di Kota Blud. Semua pusat pemindahan sementara PPS dan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah berkenaan ditutup secara rasminya hari ini.
Menurut kenyataan dikeluarkan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, pusat pemindahan di Dewan SMA Tun Said ditutup kira-kira pukul 12.30 tengah hari, manakala Dewan SMK Taun Gusi ditutup pukul 2.10 petang tadi. Sementara itu, setakat pukul 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang masih berada di PPS Dewan Serbaguna Membakut ialah 99 orang daripada 38 keluarga dari 8 buah kampung. Pegawai Daerah Beaufort, Haji Muhammad Syahid Othman berkata, pihaknya telah mengambil langkah bersiap siaga untuk mengaktifkan lebih banyak PPS sekiranya diperlukan. Buat masa ini, 6 PPS di daerah kecil Membakut dan 10 di Beaufort telah dikenal pasti dan sedia diaktifkan. Dari masa ke masa kami kena bersiap sedialah. Jadi pada bila-bila masa, kalau sekiranya ada banjir, kami aktifkan saja jawatan kuasa ini untuk menggerakkan semua yang berkenaan untuk menjalankan tugas masing-masing. Beliau ditemui RTM ketika tinjauan banjir di Membakut. Sementara itu, penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan berterima kasih atas bantuan yang disalurkan kerajaan dan pelbagai pihak lain. Bantuan-bantuan macam-macam yang sedia-sedia yang sudah dibagilah. Sepertinya macam barang-barang makan, kelengkapan barang-barang dapur semua dibagilah. Berpuas hati sudah juga. Kami dibantu ambil. Aku senang hati lah sudah diorang datang ambil kami. Kami datang di sini jam 11 malam. Sebanyak 14 kampung di Membakut terjejas berikutan banjir sejak beberapa hari lalu. Polis Sabah dan pasukan keselamatan Filipina masih lagi giat memburu baki anggota kumpulan Remi atau dikenali sebagai Two Brothers, iaitu kumpulan penculikan untuk wang tebusan KFR yang aktif melakukan jenayah rentas sempadan di perairan negara. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ramli Din berkata kumpulan Two Brothers yang dianggotai 11 individu aktif melakukan jenayah rentas sempadan di perairan negara pada 2014 hingga penghujung 2015. Masih lagi diburu. Kita pun telah berhubung dengan counterpart kita di Filipina untuk mengesan suspek ini. 4 anggota kumpulan terbabit telah berjaya ditembak mati oleh pasukan keselamatan Filipina, manakala seorang lagi ditembak mati oleh pasukan keselamatan negara di perairan Silam Lahadatu 4 Disember lalu. 5 lagi anggota kumpulan itu berjaya ditahan oleh pasukan keselamatan Filipina dan seorang lagi kini diburu pihak berkuasa. Datuk Ramli ditemui media selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul 1439 Hijrah peringkat Bandaraya Kota Kinabalu di Masjid Nur Islam Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, Kota Kinabalu. Hadir sama Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yo Bon Hai. Terdahulu, Datuk Ramli bersama lebih 600 umat Islam berarak dari dataran IPK menuju ke Masjid Nur Islam sebelum menyampaikan anugerah khas Maulidur Rasul 1439 Hijrah kepada Syukbah Hal Ehwal Wanita dan Kemasyarakatan, Jawatan Kuasa Karya Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Sabah merupakan antara penerima tertinggi peruntukan khas sekolah bantuan kerajaan di negara ini. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Chong Sin Woon berkata, sejak 2012, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC di Sabah telah menerima peruntukan khas berjumlah kira-kira 50 juta ringgit dan 10.7 juta ringgit bagi sekolah menengah jenis kebangsaan SMJK. Pemberian bantuan khas itu diagihkan secara adil berdasarkan keperluan dan permohonan sekolah yang memerlukan bagi memastikan keperluan asas dan kemudahan sekolah dan kebajikan pelajar terbela. Bantuan ini banyak membantulah sekolah-sekolah bantuan kerajaan kita dan SMJK kita untuk meningkatkan kemudahan asas mereka dan meningkatkan pembangunan seperti mana yang telah mereka mohon sebelum ini. Jadi kita tanpa berhenti tiap-tiap tahun kita memberikan peruntukan. Datuk Chong bercakap kepada media selepas majlis penyerahan cek peruntukan khas kepada SJKC dan SMJK di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau menyerahkan peruntukan khas berjumlah 6 juta ringgit bagi 66 SJKC dan 1.5 juta ringgit bagi 8 buah SMJK di negeri ini.
Rakyat di negeri ini khususnya di kawasan Pantai Timur diingatkan tidak menjadi tali barut kepada pihak luar yang cuba menggugat keamanan negara. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, sebaliknya rakyat perlu sama-sama memikul tanggungjawab membantu pasukan keselamatan termasuk kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom memelihara kedaulatan negara. Sejak ditubuhkan pada tahun 2013, Eskom telah mencapai banyak kejayaan khususnya dalam mematahkan cubaan penculikan kumpulan pengganas dari negara jiran di kawasan Pantai Timur. Keberkesanan Eskom menjaga keselamatan di jajaran Tawau Kudat sepanjang 1,700 km wajar diberi pujian dan kerjasama antara masyarakat setempat dan Eskom perlu dilaksanakan secara berterusan. Datuk Seri Dr. Ronald yang juga anggota Parlimen Beluran berucap demikian ketika merasmikan program Semarak Rakyat bersama Eskom di Beluran. Terdahulu Komander Eskom, Datuk Hazani Ghazali, dalam ucapannya menggesa generasi muda untuk menyumbang kepada usaha menjaga keselamatan negara. Ini kerana keselamatan yang terjamin dapat memacu peningkatan ekonomi negara sekaligus menjayakan transformasi nasional 2050 TN50. Perayaan Krismas Kota Kinabalu KKCC 2017 yang berlangsung selama 3 hari melabuhkan tirainya malam tadi. Penutupannya disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haja Jainab Ahmad Aid. Berucap dalam majlis berkenaan di Kota Kinabalu, Datuk Jainab berkata KKCC antara wadah memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini. Meskipun berbeza pegangan, ia tidak menghalang penyatuan masyarakat serta pelancong dalam meraihkan perayaan berkenaan dalam suasana aman dan harmoni. KKCC Anjuran Sabah Council of Churches yang kali ini mempunyai 308 gerai dan trak makanan turut memberi peluang kepada para peniaga tempatan untuk menjana pendapatan selain mengutip dana untuk persatuan dan badan amal masing-masing. Pada majlis ini, Datuk Jainab turut menyerahkan sumbangan amal kepada 5 pertubuhan, antaranya Pusat Pendidikan Teologi, Gereja Protestan Sabah dan Tadika Harapan PCS. Majlis turut dimeriahkan dengan pelbagai persembahan hiburan daripada artis tempatan serta jemputan khas. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Anisia, terima kasih untuk perkongsian dari Kota Kinabalu. Seterusnya kita ke Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah. Nur Jauna, silakan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC bercadang untuk menyediakan ekosistem perniagaan kepada komuniti perniagaan yang menyokong ke arah transformasi pendigitalan. Ahli Lembaga Pengarah MPC, Dato' Abang Abdul Karim Tun Openg memberitahu inisiatif tersebut sejajar dengan usaha kerajaan negeri yang menekankan ekonomi digital sebagai pemangkin pembangunan ekonomi negeri. Jelasnya ke arah itu, komuniti perniagaan disaran agar sentiasa berfikir di luar kotak untuk meningkatkan lagi penguasaan dalam bidang perniagaan sekaligus menjadi rakan kongsi dalam proses tersebut. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian ceramah CEO Siri 5 2017 Anjuran MPC di Kuching. Program itu merupakan platform kepada peserta dalam mengetahui kejayaan dan kecemerlangan syarikat yang telah memenangi anugerah kecemerlangan industri, iaitu anugerah yang berprestij di Malaysia. Ia juga katanya bagi meningkatkan daya saing dan kelestarian organisasi di Sarawak dalam bidang perniagaan. Seramai 50 orang peserta menghadiri ceramah sehari berkenaan. Pendidikan muzik dalam kalangan belia dan kanak-kanak membolehkan golongan itu untuk mempamerkan bakat masing-masing di samping membentuk disiplin diri. Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan sentiasa menyokong usaha tersebut bagi memelihara dan memulihara khazanah muzik di negeri ini. Jelasnya, Sarawak sebagai sebuah negeri yang kaya dengan warisan budaya dan adat resam, pendidikan muzik bukan sahaja untuk mengembangkan perniagaan dalam bidang tersebut semata-mata, sebaliknya sebagai sebahagian tanggungjawab sosial korporat. Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata demikian pada Award of Musical Stars International Music House IMH di Kuching.
Ujarnya, meskipun menghadapi kesulitan dalam memastikan kejayaan projek yang dilaksanakan, namun beliau bangga bahawa IMH sentiasa berusaha dan memberi yang terbaik untuk masyarakat. Oleh yang demikian, golongan belia dan kanak-kanak harus merebut peluang yang ada untuk mendalami bidang muzik, memandangkan bidang berkenaan kini turut mempunyai keupayaan untuk berkembang luas hingga ke peringkat antarabangsa. Hampir 100 para media diraikan dalam satu majlis apresiasi Anjuran Sarawak Energi Berhad SEB di Kuching. Penolong Pengurus Besar Perhubungan Korporat SEB, Pieng Tajang, dalam ucapan ringkasnya pada majlis tersebut berterima kasih atas kerjasama media terutama dalam menyalurkan informasi serta dasar syarikat tersebut kepada orang awam. Jelasnya lagi, SEB telah menerima pelbagai anugerah dalam dan luar negeri sejak mula ditubuhkan, justeru memberi kredit kepada warga media kerana turut memainkan peranan penting terhadap pencapaian syarikat berkenaan. Dihiburkan dengan pelbagai program menarik selain cabutan bertuah. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan Fiona. Baik Nurjana, terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datuk Seri Rosmah Mansur dijangka tiba di Bahrain kira-kira 8 malam waktu Malaysia atau 3 petang waktu tempatan. Selain bakal menerima darjah kebesaran tertinggi buat julung kalinya diberikan oleh Kerajaan Bahrain kepada pemimpin asing kepada Perdana Menteri esok, beliau juga dijadual bertemu ahli Lembaga Pembangunan Ekonomi Bahrain di Manama. Laporan wartawan Nurzian Ibrahim di Bahrain. Terdahulu, Duta Besar Malaysia ke Bahrain Agus Salim Yusof berkata perdagangan antara Malaysia dan Bahrain melibatkan ekspor dalam industri alat ganti automotif, jentera, perabot dan makanan, sementara sektor import melibatkan produk petroleum. Kedua-dua sektor tersebut menjana jumlah perdagangan dua hala sebanyak RM805.73 juta tahun ini. Bagi saya, lautan ini menjadi isyarat kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk lebih terlibat di dalam ekonomi Bahrain dengan mengeksport produk mereka ke sini ataupun mempertimbangkan untuk membuka operasi di Bahrain. Saya rasa masalah di Malaysia ialah tidak di kalangan sektor swasta Malaysia mereka tidak ramai yang mengetahui tentang potensi ataupun Bahrain ini sebagai tempat yang menarik jika mereka hendak meluaskan operasi di sini. Menurut Agus juga, dengan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Bahrain bakal membuka lagi lebaran perdagangan antara kedua-dua negara, khasnya bagi pemain industri Malaysia untuk mencari peluang baharu pada masa hadapan. Ini berikutan Bahrain merupakan antara pintu masuk di 5 lagi negara teluk yang mempunyai populasi 36 juta penduduk, melibatkan negara Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Emiria Arab Bersatu UAE. Pada perkembangan berkaitan, Agus berkata syarikat penerbangan Bahrain, Gulf Air, bakal menyambung kembali operasi penerbangan yang telah dihentikan sejak 2012 bagi perjalanan dua hala Kuala Lumpur Manama. Ia susulan permintaan tinggi bagi penumpang negara-negara teluk ke Malaysia, lebih lagi apabila Bahrain juga telah membuka pejabat kedutaan besarnya di Kuala Lumpur sejak Oktober baru-baru ini. Laporan Nurzian Ibrahim dari Bahrain untuk TV1. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA belum mengadakan sebarang perbincangan mengenai pengganti pengurus pasukan Kedah Datuk Jeffrey Low yang berhasrat untuk melepaskan jawatan kerana ingin menumpukan perhatian terhadap keluarga dan perniagaan. Malah KFA belum menerima surat rasmi peletakan jawatan beliau. Presiden KFA yang juga Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah berkata beliau menghormati keputusan Datuk Jeffrey yang menyatakan ingin mengundur diri. Perbincangan mengenainya akan dibuat dalam masa terdekat. Itu viral, you pakai viral habis lah.
Viral yang tu ikut mereka lah. Mereka nak viral, kadang-kadang ambil orang politik. Saat ni mereka ambil orang korporat, macam-macam. Saya tak pakai. Nak kata keputusan tu kita akan buat dalam pengurusan KFA. Adun Bakar Bata itu bercakap kepada media selepas merasmikan program kempen kesedaran kesihatan wanita di Taman Sri Indah di Alostar. Sebelum ini, isu peletakan jawatan Datuk Jeffrey tular di laman sosial yang mengatakan Ketua Pemuda UMNO Kedah, Datuk Syaful Hazizi Zainul Abidin antara disebut-sebut sebagai pengganti pengurus berkenaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah hari ini berkenan menyampaikan insentif kepada atlet negeri itu yang cemerlang pada Tamasya Sukan C dan Para ASEAN Kuala Lumpur 2017. Dalam Sukan C ke-29 Ogos lalu, 57 atlet Perak telah mewakili negara dan daripada jumlah itu berjaya meraih 21 emas, 9 perak serta 9 gangsa. Turut berangkat sama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Mereka yang memperoleh pingat diberikan insentif berjumlah RM70,000. Manakala atlet Perak di Para ASEAN KL 2017 berjaya merangkul 11 emas, 7 perak dan 9 gangsa diberikan insentif berjumlah RM40,000. Turut disampaikan insentif khas berjumlah RM25,000 kepada penerjun negara Cheong Jun Hong atas kejayaannya dalam kejohanan terjun dunia FINA 2017 di Budapest, Hungary. Terdahulu, Sultan Nazrin turut menyaksikan majlis menanam pokok oleh atlet-atlet negeri sempena program Satu Pingat Satu Pokok Sukan C dan Para ASEAN KL 2017. Majlis yang berlangsung di Bulatan Aman Jaya Meru itu turut dihadiri timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk V. Saravanan dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Baik saudara, bagi mengikuti laporan cuaca, kita bersama Nur Farha Abdul Halim di Jabatan Meteorologi. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Farha Halim dari Met Malaysia untuk info cuaca petang ini. Kita mulakan info cuaca terkini dengan melihat paparan carta angin. Arah tiupan angin yang kini lebih didominasi dari arah timur laut bergerak dengan kelajuan kuat sekitar 50 km sejam. Berikutan dengan kehadiran ribut tropika Kaita yang bertumpu di sekitar timur laut Cebu, Filipina. Pergerakannya adalah hampir pegun dan mampu memberi kesan signifikan terhadap kawasan perairan Sarawak dan juga kawasan perairan Sabah yang meliputi bahagian Kudat, pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan. Berikutan dengan wujudnya ribut tropika yang menguasai kawasan sekitar yang dinyatakan, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran tahap waspada dan amaran ini berkuat kuasa dalam tempoh Ahad 17 Disember hingga 20 Disember 2017. Amaran ini telah meliputi seluruh bahagian Sabah kecuali bahagian Sandakan, Tawau dan juga pedalaman yang meliputi daerah Nabawan. Di sekitar bahagian wilayah Persekutuan Labuan dan juga di sekitar negeri Sarawak yang meliputi bahagian Seri Aman, Kuching, Sarike, Sibu, Bintulu, Mukah, Miri dan juga Limbang. Dan amaran ini dijangkakan akan berakhir menjelang 20 Disember 2017. Pada ketika ini, Jabatan Meteorologi Malaysia juga telah mengeluarkan amaran terperingkat kategori kedua angin kencang dan laut bergelora dari arah timur laut di sekitar kawasan yang bertanda jingga termasuklah perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur yang akan bermula pada 16 hingga 19 Disember 2017. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai termasuklah aktiviti menangkap ikan. Kawasan pantai di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur juga terdedah kepada kenaikan paras air laut yang bermula pada Ahad 17 Disember hingga 19 Disember 2017. Selain itu, amaran kategori pertama yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang ditandakan dengan warna kuning di sekitar kawasan perairan yang terbabit juga berkuat kuasa pada tarikh yang sama dan amaran ini amat berbahaya kepada semua aktiviti-aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut.
laut. Seterusnya kita beralih ke paparan imej gempa radar untuk melihat tinjauan cuaca dengan lebih terperinci. Pada ketika ini dapat diperhatikan hujan berserta ribut petir kini berlaku di 1-2 tempat di sekitar negeri Johor dan juga negeri Melaka yang dijangkakan akan berakhir menjelang lewat petang nanti. Manakala cuaca adalah baik bagi negeri-negeri lain dan Met Malaysia meramalkan hujan akan mula masuk di 1-2 tempat di sekitar negeri Pahang menjelang awal malam nanti. Beralih ke negeri Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan hujan sedang berlaku di sekitar negeri Sabah dan dijangkakan akan berlarutan sehingga malam nanti, dan juga di negeri Sarawak juga hujan di 1-2 tempat di pedalaman negeri Sarawak dijangkakan akan berlanjutan sehingga malam nanti juga. Sekian saja info cuaca untuk kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Saudara, laporan cuaca itu tadi mengakhiri Nasional 5, 15 Disember hari ini. Saya Larendra Fiona berbaikkan. Salam hormat dan teruskan bersama TV1.